Mari kita berdoa sekali lagi. 我们进入祷告。 Kami percaya bahwa firman-Mu itu sudah Engkau sediakan bagi setiap kami malam hari ini. 主啊，我们相信今天晚上你已经为我们每一位预备了你的话语。 Tinggal kami membuka diri kami selebar-lebarnya untuk menangkap firman itu sepenuh-penuhnya. 只剩下我们每一个人愿意的完全敞开自己，来抓住你的话语。 Itu sebabnya kami memohon kepada Roh Kudus, berbicaralah, mampukan kami mengerti Engkau ya Tuhan. 主啊，所以我们求圣灵来对我们说话，也帮助我们能够明白你的真理。 Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama yang perkasa itu. 这是我们的祷告，我们祷告乃是奉靠那唯有那大能的名， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。 Setiap orang percaya yang siap mendengar firman, katakan. 阿门。 Amin, amin. Saudara-saudara, selamat malam, shalom. 大家平安，晚上好。 Ya, izinkan saya melihat wajah-wajah saudara dulu sambil mengingat-ingat siapakah yang ikut retret kemarin. 我再一次看大家的脸，再一次让我去记得谁在上星期有参加退休会的？ Boleh tahu siapa yang ikut retret kemarin? Boleh angkat tangan. Kreisel. 有参加退休会的举手。 Ya, puji Tuhan ya. 赞美主。 Berarti cukup banyak yang tidak ikut retret kemarin ya. 原来也有好大部分没有参加。 Ya, semoga di lain kesempatan saudara bisa ikut ya. 希望下次你们会参加。 Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya diberikan tema oleh pihak gereja, disiplin Tuhan sebagai proses pemuridan. 神的纪律是我们成为门徒的过程。 Atau dengan kata yang lain adalah didikan Tuhan. 换句话说，神的管教。 Saya akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 11. 我现在给大家读一处的经文，是在希伯来书12章1到11节。 Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan terbaru TB2. 我要给大家从最新的翻译版本。 Saya sudah membandingkan dengan terjemahan sebelumnya atau terjemahan yang biasa kita pakai. 我已经跟我们一向来所用的那个翻译本比较， Dan terjemahan yang terbaru ini menurut saya jauh lebih baik. 我认为这一处的经文最新的翻译版本，比原来的好的很多。 Saya akan bacakan terlebih dahulu sampai selesai. Nanti saya persilakan ibu penterjemah juga membacakan di dalam bahasa Mandarin. 给大家用印尼语读完，然后再用华语读。 Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ibrani 12 ayat 1 sampai yang ke-11. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh didikan dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran
yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya lanjutkan sampai 13, saudara-saudara. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Sampai ayat 13 ya. 希伯来书第12章这一处经文的主题是主所爱的，他必管教。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我面前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在他上帝宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡收纳的儿子。你们所忍受的，是上帝管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的。你们若不受管教，就是狮子，不是儿子了。再者，我们曾有深深的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父？我们岂不更当顺服他的得生么？深深的父都是暂随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。所以你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，也要为自己的脚把道路修直了，使瘸者不致歪脚，反得全义。Saudara-saudara, salah satu tujuan utama dari surat Ibrani itu adalah untuk menguatkan dan menghibur orang-orang Kristen yang saat itu sedang menghadapi penderitaan yang luar biasa. 希伯来书的其中一个目的就是安慰并且兼顾当时候正在面对很大的迫害的基督徒。 Pembaca pertama dari surat Ibrani itu adalah orang-orang Yahudi yang meninggalkan agama mereka karena mereka mengikut Yesus. 这个希伯来书的第一个对象的读者就是那些离开犹太教，因为他们现在已经跟随耶稣。 Dan pada saat itu mereka menghadapi sebuah gelombang penganiayaan yang luar biasa akan iman mereka. 也因此，因着他们的信仰，那个时候他们面对一个很大的迫害。 Mereka menghadapi penganiayaan baik dari Romawi maupun juga dari orang-orang Yahudi yang lain. 他们所面对的这个苦待，除了是从罗马政府，也有从其他方面的。 Dan banyak dari antara mereka ketika menghadapi penderitaan itu, mereka tergoda untuk kembali ke agama lama mereka, yaitu agama Yahudi. 在他们面对苦难的时候，他们有一部分的人，他们被引诱要回到原来的宗教，就是犹太教。 Mereka tergoda untuk meninggalkan iman kepada Kristus. 他们被引诱要离开对基督的信心。 Itu sebabnya penulis Ibrani menuliskan surat ini. 因此，希伯来书的作者写下了这本书。 Bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi penderitaan yang berat dan bertubi-tubi? 我们身为基督徒，在面临很大的苦难，或者是接二连三的苦难的时候，我们应该如何？ Di satu sisi kita tidak melarikan diri, 一方面，我们不逃避； di sisi yang lain kita tidak juga menjadi putus asa, apalagi meninggalkan Tuhan. 另一方面，我们也不可灰心，更甚至的不能够离开基督。 Nah, saudara-saudara, kita pun sebagai orang-orang percaya pada masa sekarang, kita pun masih bisa mengalami penderitaan atau masalah. 我们身为现今的基督徒，我们仍然会面对问题，面对一些挑战。 Bentuk penderitaan kita berbeda dengan mereka. Mereka mengalami penganiayaan, kita mungkin penderitaannya berbeda.
我们现今所面对的问题可能跟以前不一样，他们过去可能面对的是迫害，我们现在是其他的形式。 Tetapi sebagai orang percaya kita tidak bebas dari yang namanya musibah, problem, penyakit, penderitaan. 我们身为信主的人，我们也逃避不了所谓的灾害、疾病、苦难各样的挑战。 Maka disinilah surat Ibrani menjadi relevan bagi kita sekalian. 所以今天看希伯来书，对我们每一位还是相关的。 Karena surat Ibrani memberikan kepada kita bagaimana menghadapi penderitaan itu tanpa menjadi lemah di dalam iman kita. 所以希伯来书告诉我们说，我们在面对苦难的时候，我们不至于灰心软弱。 Dan bukan hanya tidak menjadi lemah, tetapi bagaimana kita bisa bertumbuh melalui rangkaian penderitaan atau masalah yang kita hadapi. 不只是说不至于变成软弱，而是我们在当中，我们反而能够成长，我们坚强的面对接二连三的苦难。 Nah, saudara-saudara, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus membereskan terlebih dahulu segala konsep salah di dalam kepala kita. 所以，首先我们要调整所有在我们已经固有的观念。 Nah, seringkali ketika kita menghadapi masalah atau penderitaan, maka kita seringkali berpikir, aduh, jangan-jangan Tuhan sedang menghukum saya. 所以，当我们面对问题、苦难的时候，我们不要想说，糟糕了，神正在刑罚我。 Nah, saudara, inilah salah satu pikiran yang toksik dalam kepala kita yang harus kita buang jauh-jauh. 这是会使我们中毒的那种想法，所以这种想法我们必须远远的抛开。 Ketika kita keliru memaknai penderitaan, maka itu akan menentukan apakah kita bisa melewati penderitaan itu sebagai seorang pemenang atau sebagai seorang yang kalah. 所以面对苦难有一个正确的观念的话，就会决定我们在面对苦难的时候，我们是能够得胜呢，或者是我们失败。 Saudara, penderitaan hadir di dalam hidup kita bukan sebagai hukuman Tuhan atas kita. 所以神允许在我们生命中存在这个苦难的话，不是用来刑罚我们。 Dan itu bukan perkataan saya. 这不是我所说的， Tetapi itu adalah perkataan dari firman Tuhan sendiri yang kita bisa lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-1. 这乃是在圣经中罗马书第8章第1节那边告诉我们。 Boleh tolong ditampilkan? Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。 Saudara pegang baik-baik ayat ini. Tidak ada lagi penghukuman bagi setiap kita yang sudah di dalam Kristus. 我们要注意看，我们所有在基督耶稣里的就不定罪了。 Apapun yang gak enak kita hadapi di dalam hidup ini, itu bukan Tuhan sedang menghukum kita. 所以我们在生活中面对任何让我们不愉快的事情，并不是神在刑罚我们。 Nah, kalau bukan hukuman, maka bagaimana kita memaknai penderitaan yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita itu? 如果不是神的刑罚，我们看见神允许在我们生命中发生的苦难，我们要怎么样去看待呢？ Nah ini saudara-saudara, segala hal yang tidak enak dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, bukanlah hukuman Tuhan, tetapi pembentukan, pendidikan Tuhan atas diri kita. 所以，当我们面对苦难的时候，我们要知道，这是神允许在我们身上发生的苦难，是要管教我们，是要塑造我们。 Nah saudara-saudara, berdasarkan nats ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan digambarkan sebagai seorang ayah, seorang pelatih olahraga, dan seorang dokter. 根据这个观念，我们要从3方面来看我们的神，他是我们的父、我们的教练、我们的医生。 Dan dari ketiga kiasan tentang Allah ini, kita akan menangkap baik-baik apa sih arti penderitaan masalah yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita itu. 从这3方面，我们要来看神允许在我们身上发生的苦难，我们怎么样要有正确的观念。 Nah saudara, sebelum saya mulai masuk satu persatu, izinkan saya mau mengatakan begini. 在我还没有进入这3点之前，我先要这样子说： Seorang ayah yang baik
Seorang pelatih olahraga yang baik dan seorang dokter yang baik itu pasti di dalam prosesnya memberikan sesuatu yang tidak enak bagi kita. 因为好父亲、好教练、好的医生，他在锻炼我们的时候，一定会给我们一些受苦。 Tetapi hal-hal yang tidak enak diberikan oleh mereka itu bukan untuk menghancurkan kita. 但是他给我们受的苦，不是要我们这个失败。 Hal-hal yang tidak enak yang diberikan oleh 3 macam orang itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan memulihkan kita. 这3个人物，他们给我们这样子的受苦的话呢，主要是让我们能够成长，让我们能够得医治。 Nah, mari kita lihat satu persatu. 我们现在一个个的来看。 Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan itu digambarkan seperti seorang ayah. 首先，神被描述为是一位父亲。 Itu yang kita bisa lihat di dalam ayat 5 sampai ke 10. 我们看见第5到第10节那边这样子形容， Dikatakan bahwa kita adalah anak dari Bapa di surga itu. 这边告诉我们，我们是父上帝的儿子。 Bahkan kata didikan di dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu paideo. 甚至在印尼文圣经所谓的管教，是希腊文的那个有一个意思。 Kata paideo dalam bahasa Inggris itu dalam bahasa Yunani itu berasal dari akar kata paido. 这个 paideio 的希腊文的字根是 paido。 Paido artinya adalah anak, child. paido 的意思就是儿子。 Maka didikan atau paideo itu artinya adalah merawat, membesarkan, mengasuh seorang anak. 所以管教的话呢，就是要使这个儿子能够成长，这是父亲对他的抚养。 Siapa di sini yang sudah menjadi ayah? Boleh angkat tangan yang tinggi? 在这里已经当父亲的，可以高高的举手。 Ya, cukup banyak ya para pria yang sudah punya anak begitu ya. Entah anak kandung atau anak adopsi, intinya kita sudah menjadi ayah. 有很多位，无论是亲生的或者是收养的，我们都成为父亲。 Permisi tanya, apa tugas ayah? 请问，父亲的职责是什么？ Tentu banyak. 当然很多。 Tetapi saudara pasti setuju dengan saya ketika saya mengatakan tugas seorang ayah adalah membuat anak-anak kita menjadi dewasa. Betul? Betul? 相信你可以同意我说，我们身为父亲的其中一个职责，就是要使儿子能够成长。 Dewasa di sini bukan sekedar bertumbuh, berkembang secara fisik. 所谓的成长，不只是肉身的成长。 Tentu kalau kita adalah ayah yang baik, kita ingin anak kita dewasa secara karakter, secara sifat. Setuju? 所以，身为父亲，我们很希望我们的孩子，无论是在品格上、在品性上，他们都能够成熟。 Nah, seseorang itu dianggap dewasa kalau dia satu, menghilangkan sifat-sifat buruk dan kekanak-kanakan. Dua, menumbuhkan sifat-sifat yang baik. 所谓一个成熟的人，他会把幼稚的那些坏的习惯行为要变得越来越少，然后他使好的行为要使他更多、更成长。 Nah, pertanyaan saya buat para ayah, bagaimana kita menghilangkan sifat buruk dari anak-anak kita? 那接下来我就要问说，我们怎么样使孩子那些坏习惯变得越少？ Saudara seringkali tidak cukup dengan nasihat, betul nggak? 常常只是劝说还不够。 Kita sebagai ayah menghilangkan sifat buruk dari anak kita itu melalui ketegasan, melalui teguran, dan bahkan melalui sanksi. 我们身为父亲，若是要使孩子的坏习惯要变得越来越少的话呢，我们要责备，我们要甚至要斥责，甚至是刑罚。 Nah, saudara-saudara, mengapa seorang ayah melakukan itu semua? 为什么身为父亲要做这一切呢？ Karena ia mengasihi sang anak, betul? 因为他爱他的儿子。 Saudara dengar baik-baik, mengasihi itu bukan berarti tidak usah menegur. 所谓的爱，不是说我们就不责备。 Mengasihi itu bukan berarti kita tidak boleh marah.
所谓的爱不代表我们就不可以生气， Justru sebaliknya, 应该是反过来。 kasih yang benar itu pasti akan menegur, pasti akan marah kalau orang yang kita kasihi melakukan sesuatu yang salah dan sangat serius, betul nggak? 我们若是真正爱一个人的话，我们一定对他犯了一个大错之后，我们会责备，我们会生气。 Kalau saudara adalah seorang ayah yang benar, ayah yang baik, 身为一个好父亲， engkau tidak akan tinggal diam ketika melihat anakmu nyoba-nyoba narkoba, betul nggak, 我 saudara? 们看到孩子他们使用毒品的时候，我们不会不管不问。 Bahkan saudara tidak hanya cuma mengatakan, anakku jangan itu bahaya, enggak. 我们身为父亲，我们不会只是对孩子说那个是危险的毒品，你不要用。 Kalau betul dia akhirnya menyoba-nyoba narkoba, engkau pasti akan marah sama dia. 如果这个孩子还是使用毒品，你一定会对他生气， Dan kau harus tegur dia. 你一定要责备他， Untuk menunjukkan apa? Betapa serius kesalahan dia itu. 要显示出他所犯的错是何等的严重。 Saudara, seorang ayah yang baik, dia pasti akan memberikan didikan walaupun keras karena dia mengasihi sang anak. 所谓的一位好父亲，他一定给孩子管教，即使这个管教是很严格，但是他还会是如此行。 Justru kita bukan ayah yang baik kalau anak kita melakukan kesalahan yang berat, lalu kita diam saja. 如果我们的孩子犯了很大的错，我们却不说什么，这是不好的父亲的表现。 Saudara, Tuhan itu seperti seorang ayah, maka artinya apa? Didikannya, pembentukannya atas kita pasti berdasarkan cintanya kepada kita. Amin. 我们的上帝也是像父亲一样，他给我们的管教是基于他对我们的爱。 Saudara mungkin sampai di sini saudara protes. 可能到这边你可能要不同意， Tapi papa saya tuh yang di rumah, dia kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan juga marah-marah. 我们会说我的父亲即使我没有犯错，他也会对我发脾气。 Saya pernah melakukan hal yang kesalahan kecil, tapi dia sampai tempeleng saya 30 kali misalnya. 我只是犯了一个小小的错误，但是他却打了我30次。 Itu sebabnya saudara ada di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. 所以在第9节、第10节那边给我们看见， Di sini dikatakan saudara kalau kita mengerti ayat-ayat ini bahwa ayah di dunia ini memang bisa melakukan kesalahan. 在这里让我们看见说，我们深深的父亲的确会犯错， Tetapi jangan lupa Bapa di sorga itu sempurna. Amin. 但是不要忘记我们在天上的父他是完美的。 Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu atas seizin Bapa yang mengasihi kita secara sempurna. 所以无论在我们的生命中发生任何的事情，我们都要知道那是基于天父对我们完美无缺的爱。 Berikutnya saudara-saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-11, 接下来我们看第11节， memang di sini tidak terlalu eksplisit atau terlalu secara tidak langsung. 虽然在这节经文没有直接的可以看见， Di ayat yang ke-11 di situ ada kata dilatih ya di dalam bagian terakhir ayat ke-11, mereka yang dilatih olehnya. 在这边在下半节有这句话，那精炼过的人。 Kata dilatih di sini di dalam bahasa Yunani-nya adalah gymnaso. 这个精炼在希腊文的原文是 dynaso， Dan dari situ ada kata dalam bahasa Inggris gymnasium. 从这个字根，我们看见在英文那边是体操的意思， Tempat olahraga. 是我们锻炼身体的地方。 Jadi ayat 11 ini secara tidak langsung menggambarkan Allah itu seperti seorang pelatih olahraga, trainer, coach. 所以在这11节，我们可以看见间接的形容我们的父上帝就好像一个教练。 Saudara pernah nggak dilatih sama professional trainer atau coach? Pernah? 有没有被教练锻炼过的？有吗？ Saya pernah. 我曾经被锻炼过。 Waktu saya pertama kali nge-gym,
当我开始这个去那个健身房， saya sempat dilatih sama professional trainer itu sebanyak 26 sesi. 我曾经接受过专业的教练，给了我26堂的锻炼。 Seorang pelatih yang profesional, dia akan punya strategi buat kita. 因为专业的教练，他对我们的锻炼是有策略的。 Dia akan mempelajari terlebih dahulu akan kondisi tubuh kita. 首先，他会先了解我们的体能状态， Dia akan memberikan aneka tes untuk kita. 他会给我们各样的测试， Dia akan mengukur kekuatan, kelenturan, dan ketahanan fisik kita. 他会看我们身体的弹性、身体的力度，还有我们的承受力量。 Setelah dia tahu, oh kondisi Jimmy seperti ini, 当他知道说你的状况是这样子， maka dia akan mulai menyusun rangkaian latihan berdasarkan level kemampuan saya. 他接下来就会按照我的能力跟状态来安排我的锻炼的这个课程。 Tapi latihan itu tetap bertujuan untuk meningkatkan level saya. 这个锻炼它会不断的使我提升我的力量。 Jadi seorang pelatih yang baik, dia akan memberikan latihan yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Betul nggak? 所以一个好的教练，他一定会给我们的锻炼呢，是不会太容易，但是也不会过于难。 Karena kalau latihannya terlalu sulit, saya bisa cedera. 因为如果这个锻炼太过难的话，我可能会受伤， Saya bisa kapok, 我会不想继续， saya bisa putus asa. 我会灰心。 Kalau terlalu berat. Tapi kalau terlalu ringan, 但是如果太轻松的话， saya tidak akan berkembang. 我不会长出肌肉， Saya tidak akan turun berat badannya. 我的体重也不会减少， Otot saya tidak akan menjadi kuat dan besar. 我的那个肌肉不会变得有力量。 Jadi 坚 seorang 固 pelatih yang baik, dia punya kebijaksanaan bagaimana menentukan porsi dari latihan yang harus dihadapi seseorang. 所以一个智慧的教练，他知道怎么样决定一个人他的锻炼的那个力度应该在哪里。 Tubuh kita diberikan tugas yang membuat diri kita ini menjadi lemah pada satu titik. 他给我们的锻炼可能会使我们的身体在某一点觉得很弱。 Latihan yang benar memaksa kita keluar dari zona nyaman, tetapi tidak membuat kita sampai cedera. 一个正确的锻炼会使我们走出舒适的地狱，但是也不至于使我们受伤。 Maka saudara, apa artinya Tuhan itu seperti seorang pelatih? 所以我们的神就好像一位教练，这代表什么？ Yaitu bahwa didikannya, pembentukannya atas diri kita itu berjalan sesuai kebijaksanaannya. 这就是他给我们的管教，他给我们的塑造，是按照他对我们了解的智慧。 Penderitaan, cobaan, masalah yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita, kata surat Korintus. 所以，就像哥林多前书那边所说的，他给我们的管教、塑造，都会按照我们能够承受的力度。 Ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk melatih karakter kita. 神在我们生命中允许的一些试探，是要塑造我们的品格。 Yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan bukan hanya seorang ayah, seperti seorang ayah, bukan hanya seperti seorang pelatih. Yang terakhir, Tuhan seperti seorang dokter. 所以，我们的神不只是像一位父亲，像一位教练，最后他也像一位医生。 Tentu pada zaman itu tidak ada dokter seperti zaman sekarang. Ya. 当然，那个时代没有像我们现今时代的医生。 Zaman itu tabib, ya. 那个时候，所谓的医生就是大夫。 Kita bisa lihat di ayat 12 dan 13. 我们看第12、13节。 Jadi saudara, kalau kita baca dua ayat ini, maka kita langsung dibawa imajinasi kita itu seorang atlet yang sedang cedera.
在这里，我们可以去想象说，这是一位正在受伤的运动员。 Sebetulnya ini masih nyambung dengan ayat 1 dan 2. 其实这也跟第1、第2节连贯起来的。 Karena di ayat 1 dan 2, kita orang Kristen, orang percaya digambarkan seperti seorang pelari yang sedang berlomba. 因为在之前的那些经文告诉我们，我们好像正在赛跑的运动员。 Nah saudara, ketika kita berlomba, ketika kita berlari, kita bisa saja jatuh, kita bisa saja terluka. 因为当我们正在赛跑，我们正在运动的时候，我们可能会跌倒，我们可能会受伤。 Dan ketika itu terjadi, maka kita butuh seorang tabib atau seorang dokter. 当这意外发生的时候，我们需要医生或者大夫。 Dan seorang dokter akan memulihkan, menyembuhkan luka-luka kita. 医生就要使我们的伤可以被修复过来，使我们得医治。 Tetapi dokter yang baik bukan sekedar memberi kita istirahat. 因为好的医生他不会只是让我们休息， Dokter yang baik juga akan memaksa kita untuk bergerak. 好的医生他也会勉强我们要动起来。 Sudah bayangkan seorang atlet yang cedera, kemudian kakinya diistirahatkan terlebih dahulu. 我们看见一位受伤的运动员，可能他的脚暂时的要休息。 Tetapi dokter yang baik, saudara-saudara, tidak akan membiarkan atlet itu terus-terusan saja berbaring. 但是一位好的医生，他不会让这个运动员继续的躺着。 Dokter yang baik akan memaksa, ayo jalan. 因为好的医生一定会叫他说：“你要锻炼走路。 Itu yang dikatakan ayat 13. ”这是13节所说的， Luruskan jalan bagi kakimu. 就是修直了你脚的路。 Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, ayo jalan. 换句话说，就是起来走吧。 Mungkin kita waktu mulai jalan kita ngeluh, kita protes, aduh dok, saya masih sakit nih. 也许我们开始走的时候，我们会跟医生抱怨说：“我的脚还很痛，走路 Saudara 觉得很痛。” bayangkan kaki kita sudah istirahat 3 bulan, sekarang sama dokter disuruh jalan. 我们想象我们的脚已经3个月没有碰地了，现在还要起来走路。 Tetapi dokter memerintahkan kita jalan karena dia tahu kalau kita nggak jalan lebih lama, kaki kita makin ciut, fungsi kaki kita makin berkurang, betul nggak? 所以，好的医生一定会勉强我们走路，因为他知道说，我们的脚若是不使用的话，这个肌肉会萎缩，这个脚越没有力量。 Maka saudara, apa artinya Tuhan itu digambarkan seperti seorang tabib atau dokter di ayat 12-13 ini? 所以在12节、13节，当形容我们的上帝就好像医生那样子，这代表什么？ Artinya pembentukan Tuhan, didikan Tuhan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu bertujuan bagi kebaikan kita. 意思是说，神对我们的管教、塑造，他允许在我们身上发生的问题，是为了带给我们益处。 Maka di sini menjadi cocok dengan Roma 8 ayat yang ke-28 itu. 所以这跟罗马书第8章第28节那边所说的可以相符合。 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Dia. 罗马书8章28节告诉我们，我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。 Saudara perhatikan ayat itu tidak berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang enak. 这里没有说这个互相效力在那些顺心的事上， Tetapi bunyinya adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, titik. 而这边是说在凡事上，在万事上互相效力，到此。 Maka kalau segala sesuatu termasuk yang gak enak gak? 所以万事包括不好的事吗？ Termasuk gak? 包括吗？是的， Termasuk. Termasuk peristiwa kita ditipu sama teman gak? 包括被朋友骗， Termasuk ketika kita ditabrak sama becak di pasar gak? 包括我们在菜市场被三轮车撞了， Termasuk. 包括 Termasuk waktu anak kita sakit berat gak? 包括我们孩子病重， Bahkan maaf, termasuk ketika istri atau suami kita meninggal secara cepat dan mendadak gak? 包括我们的配偶突然间去世。 Saudara, saya tidak mengatakan bahwa Tuhan yang sengaja menciptakan itu semua. 我很难想象说神是故意制造这一些的，
Tetapi Tuhan mengizinkan dan bahkan Tuhan bisa mengarahkan semuanya untuk kebaikan yang lebih besar. 但是神却允许这一切发生，为了是要使我们得益处。 Saudara, saya berasal dari keluarga broken home. Broken home. Keluarga broken 我 home. 是从破碎家庭长大的。 Papa mama saya bercerai ketika saya umur ya SMP lah, kira-kira berapa itu ya? 15-16. 我在初中大概就是15、16岁的时候，我的父母离异， Dan perceraian mereka itu sangat memberikan trauma yang besar kepada diri saya dan juga kakak-kakak saya yang lain. 他们的婚姻状况给了我，包括我的兄弟姐妹们一个很大的阴影。 Saya sempat marah sama Tuhan lama beberapa tahun. 我曾经好几年向神生气这件事情。 Tetapi singkat cerita saudara-saudara, Tuhan memulihkan saya dan kakak-kakak saya. 但是简短的，神医治了我，包括我的兄弟姐妹。 Dan melalui peristiwa perceraian orang tua kami sekarang jadi bisa menolong juga orang-orang lain yang mungkin dalam keadaan yang sama menjadi anak-anak korban perceraian orang tua, atau mungkin pasangan-pasangan yang juga ingin bercerai. 因着我们的经历，现在我们能够帮助那些正在面临父母离婚的阴影的孩子，或者是说那些正在要离婚的夫妻。 Dari 5 bersaudara, 3 orang jadi pendeta. 我们5位兄弟姐妹，其中有3位当了牧者。 Bukan maksud menyombongkan diri, tetapi untuk menunjukkan bahwa anugerah Tuhan selalu tersedia. 不是要自夸，而是要显示出神的恩典，都是够用的。 Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, sekalipun tidak enak, 我们如今所发生的事、所面临的事情，即使是不好的事情， ingatlah bahwa Tuhan yang mengizinkan adalah Tuhan yang mengasihi kita. 要记得神允许发生的这位，他是爱我们的。 Bahwa Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang bijaksana, yang pikirannya melampaui pikiran manusia. 允许发生这事情的神，他是智慧的，并且他的智慧超越我们的智慧。 Dan Tuhan yang mengizinkan adalah Tuhan yang selalu berorientasi pada kebaikan-kebaikan kita. 并且允许这发生的神，他是使我们得益处的。 Maka kita hanya perlu bersandar dan percaya pada Tuhan. 所以我们只要信靠他， Berjalanlah bersama dengan Tuhan di dalam lembah kekelamanmu. 在我们的软弱，在我们苦难当中，我们与神同行， Sampai pada waktunya nanti engkau akan sadar Tuhan adalah gembala yang baik. 一直到那一日，我们能够完全的明白，我们的神是一位好牧者。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. 谢谢主，你的话语如此的美。 Dan lebih-lebih lagi terima kasih untuk siapa engkau bagi hidup kami. 更何况我们要谢谢，因为你自己 Kasih-Mu, kebijaksanaanmu, dan orientasimu bagi kebaikan kami. 你的爱、你的智慧、你的倾向，都是为了给我们有益处。 Biarlah kebenaran ini menerobos hati kami, bukan hanya di kepala kami. 主啊，巴不得这个真理不只是刺透我们的头脑，而是刺透我们的心。 Biarlah kami mengalami engkau lagi Tuhan malam ini. 让我们今晚再一次的经历你， Hati kami dimuridkan lagi. 我们的心再一次的被修复。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。